Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Nabi Muhammad dia selalu kumpul orang. Kalau anak-anak kecil, kalau akan dibawa kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad akan tahnik budak-budak kecil. Dan ada yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW kalau ditahnik budak-budak, kesemua yang ditahnik oleh Nabi Muhammad SAW semua jadi orang besar-besar. Ada yang jadi pembuka Naisabur, ada yang jadi ulama besar, ada yang jadi zuhad, jadi alim kabir yang doanya mustajab, yang lidahnya fasih. Semua kerana ditahnik oleh Rasulullah berkat air liur Nabi Muhammad SAW. Ada di antara sahabat Nabi namanya Sa'ib ibn Yazid. Sayyidina Sa'ib ibn Yazid pernah disapu kepalanya oleh Rasulullah dan rambutnya tidak hitam, tidak putih sampai dia mati. Dia tua, rambut dia lain semua putih, tempat Nabi pegang tu hitam. Sayyidina Sa'ib ibn Yazid, rambut dia pernah disentuh, kepalanya disentuh oleh Nabi ketika kecil. Ketika dia dah tua, orang heran, rambut dia hak ni putih, hak tu hitam. Orang tanya, kenapa yang ni hitam, yang ni putih? Kerana ni disentuh oleh Rasulullah, kata dia. Yang disentuh oleh Nabi ni tak putih terus. Terus nampak muda sampai bila-bila. Ada seorang sahabat Nabi lagi, kerana Nabi sentuh rambut dia di situ, dia tak potong dah rambut tu. Rambut dia panjang 2 meter. Orang tanya, kenapa tak potong rambut ni? Kerana ini pernah disentuh oleh Nabi SAW. Maka saya tak akan potong yang telah disentuh oleh Nabi. Maka rambut dia akan balut di atas kepala dia. Dia pakai serban. Kerana apa? Kerana kasih dengan Rasulullah SAW. Dia macam tu sekali. Musailimah tahu juga benar tu, dia pun nak buat juga. Dia kata mana-mana budak yang nak tahnik boleh main kat dia, kata. Dia pun belah bulut budak. Ambil ayat liuk belah bulut budak. Hak dia belah semua jam, lidah pendek semua. Semua jadi lidah pendek. Hak dia sapu kepala, bila besar semua botak. Bukan tumbuh rambut, botak semua. Jadi jangan lupa. Nabi SAW pernah bagi air kepada seorang perempuan balik ke kampung dia untuk dituang dalam telaga kampung dia. Dia kata, telaga saya kebun saya ni kering, ya Rasulullah, tolong doakan. Nabi ambil air, Nabi kata, Nabi ludah dalam air tersebut, tui. Dan kemudian Nabi kata, ambil air ni, tuang di dalam telaga dalam kebun kamu. Dituang dalam telaga di kebun tersebut, berbuah 2 kali setahun buah tadi. Melimpah ruah rezeki Allah Ta'ala bagi. Selepas tu air keluar dengan membuak-buak. Musailimah dengar kisah tu. Oh, dia kena buat juga, dia kata. Dia pergi tengok ada satu kebun, ada telaga, ada air dalam telaga tu. Air tu ada elok dah. Dia pun ambil ludah dalam telaga, kering telaga tu. Hebat tak? Hebat kan? Lah sungguh hebat. Mana ada orang ludah dalam telaga kering? Ni kalau boleh ludah telaga kering, kena hebat lah. Tapi hebat dia terbalik kan? Hebat dia jadi terbalik. Dia dipanggil apa ni? Dipanggil ihanah. Dipanggil. Sayyidina Ali waktu ketika sakit mata, didoa oleh Rasulullah. Nabi ludah pada mata Sayyidina Ali, mata Sayyidina Ali jadi cerah. Dikatakan Sayyidina Ali matanya boleh melihat pada waktu malam seperti waktu siang. Macam ada toslek mata Sayyidina Ali. Selepas diludah oleh Rasulullah SAW. Sayyidina Ali didoakan oleh Rasulullah SAW dengan doa. Badan Sayyidina Ali didoakan oleh Nabi, sehingga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika mana musim sejuk, badannya boleh menahan seakan-akan musim panas. Pada musim panas pula, dia seakan-akan musim sejuk. Sayyidina Ali musim panas boleh pakai baju musim sejuk boleh pakai baju musim panas. Maksudnya boleh pakai baju pagoda, duduk relax tengah-tengah salji, tak ada masalah. Ini badan Sayyidina Ali. Sungguh, ini khususiat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi doakan beliau sehingga menyebabkan badan beliau menjadi ajaib. Mata beliau boleh melihat pada waktu malam seperti waktu siang. Musailimah dengar berita tadi, dia pun buat juga. Ada seorang tentera dia sakit mata, dia pun ludah mata tu buta terus. Kawan aku sakit ya, jadi buta kerana dia. Tanda kenabian Nabi yang mulia ada terdapat di belakang badan Nabi, dan dia lembut disentuh, daging yang lembut. Yang ada bulu halus di sekelilingnya. Ini pernah diriwayatkan dalam hadis, seorang sahabat pernah menyentuh belakang badan Nabi dan menyentuh tempat ada bulu-bulu halus yang ada pada badan Nabi kita Muhammad SAW. Besar telur burung puyuh. Ada sebagian riwayat kata sebesar penumbuk. Ni sebesar ni. Macam mana tiba besar tiba kecil? Kata ulama, mengikut kepada ahwal badan Nabi Muhammad SAW. Tengok kepada bagaimana keadaan badan Nabi Muhammad. Kalau kadang-kadang dilihat warnanya kemerah-merahan, mengikut seperti kulit Nabi Muhammad.
Kadang dilihat warnanya kehijau-hijauan, warna seperti hijau-hijau. Itu juga melihat kepada bentuk Rasulullah dan badan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika tersebut. Jadi para nabi ada tandanya pada tangan kanan mereka, di sini, di tangan kanan, tapak tangan di atas. Dan kenapa diletakkan tanda tadi di tangan? Karena bila tanda ini dilihat oleh binatang buas, dilihat oleh manusia yang mengetahui tentang ini adalah tanda kepada Nabi, mereka akan menghormati dan memuliakan Nabi. Dan haram bagi binatang memakan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Haram. Karena itu Sayyidina Daniel alaihi salam waktu dilempar ke dalam telaga ketika zaman kerajaan Greek zaman dulu, Nabi Allah Daniel alaihi salam pernah dijatuhkan hukuman, jatuh dalam penjara dalam bentuk telaga. Dan telaga tadi ada di Mesir, telaga tersebut yang bersambung dengan Kolizim. Dan dalam telaga tadi ada singa. Jadi jangan bayang telaga di kampung kita tu. Telaga kampung kita tu telaga turun, lepas tu ada singa dalam tu, kalau jatuh tak singa lah. Tak, telaga dia ni turun macam telaga dalam luas, macam dewan. Dia ada pintu masuk ke dalam Kolizim, macam cerita ni lah Gladiator tu, yang dia ada lubang-lubang bawah tanah tu yang menyambung dan dibelah singa dalam tu. Dan singa tidak diberi makan selama beberapa hari. 2 ekor singa tak diberi makan beberapa hari. Ketika Nabi Daniel dilempar ke dalam telaga tersebut, mereka ingat singa ni akan makan Nabi Daniel. Tak, rupanya tak. Singa ni jadi kawan Nabi Daniel. Dan Nabi Daniel ketika keluar daripada telaga tersebut, daripada penjara tadi, beliau telah membuat satu cincin. Yang cincin tersebut diletakkan lambang 2 ekor singa memegang batu cincin. Dan itu untuk mengingati balik 2 teman dia yang telah menemani dia ketika dalam telaga tersebut, dalam penjara tadi. Itu Nabi Daniel. Di mana cincin ini dijumpai? Dijumpai oleh Sayyidina Abi Musa al-Ash'ari, Abi Ayyub al-Ansari, Abi Musa al-Ash'ari menjumpai cincin tersebut ketika mana Nahrus Sus, iaitu telaga di sungai Sus di Maghrib telah kering dan terbongkar jenazah Sayyidina Daniel alaihissalam. Dan kemudian ada cincin. Jasad Nabi Daniel masih cantik. Ya, Nabi-Nabi Allah Ta'ala semuanya cantik lagi jasadnya, tidak dimakan tanah. Dan kemudian diambil cincin tadi oleh Sayyidina Abi Musa al-Ash'ari dan diwarisi kepada keluarga beliau dan hilang cincin tadi. Sekarang tak ada. Cincin tadi sudah hilang. Tamam? Dan di mana kubur Nabi Daniel? Di Mesir ada satu kubur Nabi Daniel dalam telaga. Dan kita kata tu bukan kubur, tu maqam. Maksud tempat dia pernah berdiri dalam tu. Yang betul Nabi Daniel di mana makamnya? Makamnya di Sus, iaitu di dalam sungai tadi. Tidak diketahui di mana tempatnya, dalam sungai. Dulu dia sungai itu pernah kering, sekarang dah ada air balik, maka kita tak tahu di mana makam beliau. Nah, tertanam dalam sungai tadi maksudnya. Itu Nabi Allah Daniel alaihi salam. Sebab tu kata ulama, kata Imam Damiri radhiyallahu anhu dalam kitab beliau Hayat Hayawan Kubra, kalau kita masuk hutan takut nanti jatuh dalam telaga atau lubang-lubang yang bahaya, maka bacakan doa, a'udzu bi Daniel wa minal jubbi wa min syarril asad. Ini doa dia, bertawassul dengan Nabi Daniel alaihissalam. A'udzu bi Daniel, ya Allah aku berlindung dengan Nabi Allah Daniel daripada jatuh ke dalam telaga dan diganggu oleh singa. Nah, diganggu oleh kejahatan singa. Maknanya kalau baca doa ni, insya-Allah tak akan jatuh gaung. Yang kedua, tak akan diganggu oleh binatang buas. Singa tu maksudnya wakil kepada seluruh binatang, kerana dia raja binatang. Jadi tak diganggu lah oleh serigala, tak diganggu oleh harimau dan sebagainya, kerana dia dah baca singa lah. Faham? Ni kalau orang-orang yang tak faham, dia dengar, dia marah, dia kata apa ni? Doa apa tu? Doa, baca lah doa. Yang dia doa kat anak dia SPM ada hadis ke? Ada doa, ya Allah luluskan anak saya dalam SPM, ya Allah. Ada hadis SPM, bawa keluar hadis tu pasal SPM boleh dibaca dalam doa. Itu doa tak? Itu doa. Bodoh. Kata doa boleh, tak ada masalah. Yang kamu doa, kamu macam-macam kamu doa, hak duniawi kamu doa, boleh pula. Metang kita nak doa sebut nama Nabi je dan nak masalah pada waktu tersebut. Ni orang panggil bermasalah. Otak dia ada ulat. Ulat unta dia panggil. Jadi tuan-tuan kena elak daripada orang-orang yang ada ulat dalam otak ni. Masalah.